dulu saya memperkenalkan diri saya. Saya selaku Ketua Biro Kebajikan dan Agama Aksara Kota Baru, Muhammad Nazri Zakaria dari Batch 70. Pada yang tak tahu, Aksara KB ialah nama pendek kepada Persatuan Bekas Pelajar MRSM Kota Baru atau Pekala Jepah. Aksara KB ditubuhkan sejak tahun 1993 dan jumlah ahlinya kini mencecah 10,000. Program malam ini adalah bertujuan untuk mendedahkan ahli-ahli dengan kitabullah. Diputarkan program ini berpanjangan juga kepada family dan kawan-kawan masing-masing ya, termasuk juga kepada kawan dari kalangan aksara cawangan lain. Adalah besar harapan kami agar program ini dapat memberi manfaat kepada seramai yang mungkin, insya-Allah. Program ini merangkumi 10 episod ya. Setiap episod about 45 minit. Setiap episod akan diadakan pada hari Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat. Bermula Ogos hingga Disember 2021. Jadi boleh dipersilakan untuk masuk dalam schedule date apa semua kan. Jadi reminder insya-Allah minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan sehingga Disember. Untuk setiap episod kita akan pilih satu surah pendek di mana kita akan mulakan dengan belajar tajwid yang akan dibimbing oleh Datuk Hatta dari Batch 9 dan disusuli dengan terjemahan kepada surah tersebut oleh Tuan Haji Arif. Terlebih dahulu kami juga meminta maaf atas last minute notice tentang program ini disebab Ketua Cawangan Aksara KB iaitu Cik Nuraiza atau Kak Jah baru saja set plan ni dengan Datuk Hatta dan Tuan Haji Arif 2 hari yang lepas. Alhamdulillah kerana kita dapat komitmen dari 2 ahli aksara KB ini yang sangat dihormati dan disegani. Sedikit biodata yang kedua untuk ahli-ahli panel pada malam ini ialah pertama yang Datuk Muhammad Hatta Ismail dari Batch 9 Aksara KB. Sekarang beliau bekerja sebagai Group Managing Director of UKM Holding Sdn Bhd, Executive Director of UKM Kesihatan Sdn Bhd, Pegawai Sokongan Imam Bila Masjid Bandar Bukit Puchun dan mantan Timbalan Nazir Masjid Bandar Bukit Puchun. Iaitu dua beliau. Yang kedua, panel yang kedua ialah Tuan Haji Muhammad Arif, Batch 9 Aksara KB. Sekarang beliau bekerja sebagai Head of Syariah Risk Management CIMB Bank Berhad. Dan juga Timbalan Pengurusi dan Biro Dakwah Surah Al-Ikhlas Taman Berjaya Kajian dan Surah Menara CIMB. Sebelum kita mulakan majlis, kita dah mute semua kecuali yang panel yang akan bercakap malam ini ya. Dipersilakan untuk ambil nota segala yang perlukan, buku-buku. Maklumat tentang buku yang digunakan untuk program ini akan diberi oleh Datuk Hatta dan Tuan Haji Arif nanti sebagai PDF file ya. Kita juga akan rekod sesi ini dan kita akan publish ke FB, page Aksara KB nanti. Sekarang dah 9.24, Haji Arif, Datuk Hatta pun dah masuk. Jadi saya mempersilakan Datuk Hatta untuk memulakan majlis kita pada malam ini. Sekian. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Dengar ke? Boleh dengar ke? Dengar tu, dengar. Alhamdulillah. Kita akan melihat sedikit ringkasan secara ringkas ya, pengajian tajwid, perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang asas. Saya akan bahagikan bahagian-bahagian tajwid ini untuk 10 siri yang akan datang, tapi pengenalannya kita bermula pada malam ini. Saya akan share sekejap lagi ya. Okey, boleh nampak ke? Semua boleh nampak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Seperti mana yang saya tulis di sini, nota ringkasan asas tajwid Al-Quran berkaitan dengan Rasmi Usmani, riwayat Hafs Iman Hasim. Rasman Usmani merupakan kaedah penulisan Al-Quran mengikut gaya penulisan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Islam yang ketiga, Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Okay, ini saya nak kongsi di sini berkenaan dengan beberapa hadis. Maksudnya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Maksudnya dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Satu lagi hadis daripada Abu Ummamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Dan sesungguhnya satu hadis lagi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Berkenaan dengan anjuran membaca yang auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud maka apabila kamu ingin memulakan pembacaan Al-Quran maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan dirjam. Hukum membaca tawazun ini, tawawuz ini sebelum baca Al-Quran adalah sunat sahaja. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya mengutip pandangan majoriti ulama perihal tujuan pembacaan ta'awuz sebelum membaca Al-Quran, iaitu artinya pandangan yang masyhur di kalangan majoriti ulama, isti'azah atau ta'awuz bertujuan untuk menolak was-was dalam bacaan Al-Quran dan ianya dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Pandangan ini berasaskan pengertian ayat berikut menurut majoriti ulama. Maka apabila kamu ingin memulakan pembacaan Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan dirjam. Surah An-Nahl, Ibn Kathir, Tafsir Quranul Azim. Okay, berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim pula. Bismillah mengawali semua surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila jumlah surah dalam Al-Quran seluruhnya 114, berarti Bismillah ada 113 jumlahnya. Namun demikian jumlah Bismillahirrahmanirrahim akhirnya dapat genap 114 jumlahnya kerana adanya Bismillahirrahmanirrahim yang berada dalam surah An-Naml. Ini surah semut ayat yang 330. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini berkaitan dengan surat daripada Nabi Sulaiman kepada ratu di selatan daripada tanah Arab pada ketika itu di kawasan Yaman. Al-Quran yang kita sedang baca sekarang di Malaysia sekarang ini rata-ratanya adalah resam Uthmani. Sebelum ini kita mungkin membaca Al-Quran yang dicetak di Pulau Pinang, Singapura atau Pakistan yang merupakan cetakan Al-Quran Majid. Okay, ini antara yang saya petik ini daripada surah Al-Fatihah. Perbezaan yang utama kalau kita lihat dengan Quran Majid, cuba lihat tempat yang saya tandakan dengan kotak merah. Ini salah satu daripadanya. Kalau kita yang sempat yang macam yang dah otai macam saya dengan Tuan Haji Arub ni, kalau kita baca kalau kita mengajar dahulu basim di bawah sim mati, min di bawah mati. Bila sampai ke him ni, kalau kita baca Quran Majid yang dulu, ha di bawah, ya mati, mim di bawah. Tapi sebenarnya ya ni bukan dimati. Ya ni adalah satu hukum mat, iaitu hukum mat mithlain, hukum mat lin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan mati. Mati ini hanyalah untuk perkataan yang contohnya sini sin ni mati, mim ni mati ya. Ini antara beberapa penulisan yang terdapat perbezaan antara Al-Quran Uthmani dan juga Al-Quran Majid. Okay, seterusnya terdapat banyak penggunaan Quran Masyar berkenaan bagaimana Al-Quran Uthmani sah dan diguna pakai di negara seperti Arab Saudi, Iraq, Jordan, Syria, Tunisia dan juga Mesir sekarang ini. Pada 1985, Kerajaan Arab Saudi juga melupuskan naskah pelbagai jenis yang diwakafkan jemaah haji untuk dibaca pengunjung Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pengenalan tajwid ya. Pengertian tajwid dari segi sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Jadi maksudnya kalau kita diberi pilihan, yang mana satu kita nak yang elok, yang indah ataupun yang tidak elok dan yang tidak indah. Jadi semestinya naluri kita nak yang indah. Dari sudut istilah pula, tajwid bererti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Bab hak ni satu perkara yang wajib dalam agama Islam. Kita pernah belajar semasa di sekolah menengah dulu. Saya tak ingat ianya hadis kalau tak salah. Innal rabbika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li nafsika alaika wa fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Banyak menyebutan hak
Apabila sebut pasal hak, maka kita perlu menunaikan hak tersebut. Jadi hak Al-Quran adalah kita membaca huruf-huruf dan tajwid mengikut hak yang sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf tersebut. Ringkasnya, ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Okay, tujuan mempelajari ilmu tajwid supaya dapat membaca ayat suci Al-Quran secara fasih, yang betul dan lancar, benar, serta dapat memelihara lidah dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Pernah disebut dalam beberapa pembicaraan, iaitu apabila tidak membaca Al-Quran dengan betul, maka kita akan dilaknat oleh Al-Quran. Dan ada setengah-setengah kaum muslimin yang mengambil jalan mudah, since aku tak pandai nak baca Quran, daripada kena laknat, baik aku tak baca langsung. Itu satu falsafah yang tidak benar. Kalau tak pandai baca, tak tahu tajwid, kenalah belajar. Ya. Hukum, ini hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi hukum mengamalkan tajwid di ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki perempuan mukallaf. Maksudnya yang perkara yang pertama tadi dinaungi oleh perkara yang kedua. Mau tak mau kena belajar tajwid juga. Ya. Antara kesalahan-kesalahan dalam tajwid dalam yang selalu kita baca, kesalahan yang nyata, yakni ahlan jali, yakni contoh ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Hukumnya, kesalahan ini dihukumkan sebagai haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurna solat tersebut. Ini seperti kita mengubah baris dan mengubah huruf. Ya. Kesalahan yang tersembunyi, yang ini biasanya terjadi daripada kelemahan kita sebab kita kurang mahir dalam ilmu tajwid lagi. Ya. Contohnya, kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna, seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan sempurna ataupun tidak. Kita tak pasti sama 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Hukumnya, kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat. Namun begitu, para pembaca Al-Quran patut meninggalkannya ataupun perlu memperbaiki bacaan salat, bacaan Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid. Ini antara contoh-contoh kesalahan yang nyata yang melibatkan hukum haram dan berdosa. Yang pertama seperti menyebut huruf ta dengan huruf dhad. Yang kedua menyebut huruf zal dengan huruf zai. Menyebut huruf tha dengan huruf sin. Contoh yang saya kadang-kadang selalu dengar, kadang-kadang imam pun sendiri baru sebut juga, ini huruf zal dengan huruf zain dalam surah Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia confuse dengan zal yang pertama. Zal yang pertama tu zal yang kecil itu idza. Dan bila idza. Kemudian bila masuk yang zul tu, bila masuk yang zul ni seolah Allah ingin membincangkan tentang hal sesuatu perkara yang dahsyat, pengguncangan yang dahsyat. Jadi huruf za itu melambangkan suatu pengguncangan yang dahsyat. Tapi kalau kita baca huruf za itu huruf zal juga, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi seolah nampak lembut, elok je, tapi sebenarnya salah. Ya. Seterusnya sin dengan shin, dengan sin juga selalu ni. Ni yang imam biasa selalu bertukar dalam surah Al-A'la. Biasanya yang imam bertukar sebabnya satunya huruf tha, yang keduanya huruf sin, tapi dia baca juga huruf tha. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukruka fala tansa. Tapi dia ikut tha yang mula-mula tadi, dia boleh baca juga tansa juga. Yang benar-benar ini dah mengubah huruf dan boleh membawa berdosa dan haram. Ya. Perubahan dari segi baris perkataan pula membaca dengan baris atas pada huruf yang berbaris depan, contohnya. Yang mengubah maksud perkataan seperti taraktu. Taraktu ini bermaksud aku tinggalkan. Ditukar kepada tarakta. Tarakta bermaksud engkau tinggalkan. Jauh berbeza tu. Engkau tinggalkan dengan aku tinggalkan. Bezanya huruf tu dengan dengan baris tu dengan baris ta. Ini surah Al-Mu'minun, ya. Kemudian membaca dengan baris depan tidak mengubah maksud tetapi dalam menyalahi hukum dalam bahasa Arab. Seperti pada ayat innallaha dibaca dengan innallahu. Yang ni yang kita perlu mengaji lah. Saya sendiri pun bab grammar Arab ni kurang sikit, ya, perlu pengajian juga. Contohnya dalam kita selalu baca kalau kita sebut dalam nak kaitkan sedikit, ya. Kalau kita baca kalimah syahadah yang penuh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Di situ ada tanwin, dua baris di atas. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, dia jadi Muhammadur Rasulullah. Jadi benda macam ni kita perlu belajar. Kita bukan orang Arab, jadi kita perlu belajar. Okey, seterusnya contoh kesalahan tersembunyi, kesalahan yang dianggap ringan tapi boleh melemahkan pembacaan kita dan kita perlu baikilah. Mendengungkan bacaan pada tempat yang hukum bacaan izhar. Izhar ni bacaan yang jelas, iaitu kita perlu seolah-olah kita macam kita sekat sekejap dan kita sambung, ya. Yang ni kita mungkin pada sesi-sesi akan datanglah, ya. Yang kedua, menipiskan sebutan ra pada tempat yang sepatutnya ditebalkan dan sebaliknya. Sebab ra ni sama ada tebal atau nipis bergantung kepada baris yang hidup sebelumnya, sama ada baris atas, bawah ataupun baris hadapan. Yang ni kita pun sesi akan datang insya-Allah kalau mau panjang, ya. Memanjang dan memendekkan sebutan bukan pada tempatnya. Ini mat yang kita tak tahu 2, 4, 5 dan 6 dan sebagainya, ya. Okey, tingkatan bacaan. Okey, kaedah pembacaan Al-Quran ni ada banyak. Sama ada bacaan qari semasa musabaqah, bacaan semasa imam sebagai contoh dalam solat, bacaan kita semasa tadarus sebagai contoh, dan bacaan golongan-golongan tahfiz yang ingin menghafaz dan mempercepatkan ingatan mereka yang agak cepatnya. So dibagi kepada tahqiq, iaitu merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf beserta sifat-sifatnya dengan tepat. Yang kedua, at-tartil. Tartil ini ada disebut dalam Al-Quran, ya. Jadi artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifatnya. Makhraj ini nanti saya akan sebutkan nanti. Makhraj ini berasal daripada perkataan Arab min kharajin. Berasal daripada 3 suku kata Arab, itu kha, ra, jim, kharaja. Kalau kita ingat siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, kesemua perbuatan bahasa Arab berasaskan kepada 3. Kalau keluar, kharaja. Kalau makan, akala. Kalau duduk, jalasa. Kalau pergi, zahaba. Jadi daripada situlah perkataan Arab itu berkembang. Jadi contoh ni makhraj adalah keluar, macam mana keluar huruf daripada rongga mulut kita, ya. Seterusnya at-tadwir, ini tingkatan berada pada pertengahan antara tartil dan hadr. Bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan yang sederhana dan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu perlahan. Kebiasaannya dibaca dalam solat oleh para imam. Okey, dan seterusnya akhir sekali ad-hadr, tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun hukum tajwid masih lagi terjaga. Al-hadr biasanya digunakan pakai oleh mereka yang sudah menghafaz Al-Quran agar dapat mengolah hafalan dalam masa yang singkat, ya. Okey, kita pergi kepada makhraj makhraj ataupun keluar huruf, ya. Makhraj huruf bermaksud tempat keluar sebutan huruf-huruf hijaiyah. Terdapat 5 pembahagian umum kesemuanya. Dalamnya terdapat pula 17 makhraj khusus, huruf khusus. Ini saya sebutkan tadi, ya, keluar ataupun kharaja. Yang pertama adalah haq. Al-haq. Halq, kalau kita bahasa Melayu, perasan tak? Halqum. Halqum berasal daripada Arab ni, halq. Ia bermaksud kerongkong, tekak atau halqum. Terdapat 6 huruf kesemuanya yang keluar dari kerongkong tekak, iaitu ha kena bunyi dalam, ya. Ain, kha. Kha ni biasanya ramai orang salah sebut. Sebabnya terikut-ikut dengan kaedah penulisan dalam bahasa Rumi. Contohnya, kalau bahasa Rumi, kalau kita sebut akhir, A-K-H-I-R, dia sebut akhir. Tak betul, bukan akhir. Saya rasa dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai saya ambil contohlah. Kalau penyanyi lah, ni sebagai contoh penyanyi, sebab ramai suka penyanyi. Ni penyanyi ni saya rasa yang paling diminati oleh Tuan Haji Aruk lah ni. Saya sokong senang. Kalau dia menyanyi, kalau dia mengaji pun sedap. Allah yarhamah Syarifah Aini. Bacaan dia memang mengikut makhraj betul-betul. Kalau dengar dia mengaji, dia menyanyi, dia akan mengikut betul-betul makhraj. Makhraj ha, makhraj ain, kha, ha, ghain dan hamzah. Ya, sorry Aruk, saya pinjam nama sikit, ya. Okey, 6 huruf halqi tersebut pula terbahagi kepada 3 bahagian khusuf, iaitu pangkal kerongkong, iaitu hamzah dan ha. Yang kedua, tengah kerongkong, iaitu ha dan ain.
Ha ni kadang-kadang ni ramai yang sebut ha pedas, pedas ya. Ain. Ain ni kadang-kadang bila di tengah-tengah bacaan tu nanti saya sebutlah. Kadang-kadang tu ada orang dia silap baca ain tu dengan bacaan yang salah. Contohnya kalau saya sebut ya dalam Fatihah. Suratal ladzina an'am. Bukan bukan dah, bukan ya, bukan bukan dan an'am dalam sikit ya. Kemudian hujung kerongkong iaitu huruf kha dan huruf ghain. Huruf ghain dengan kha ni kadang-kadang orang ni ramai yang tersasul apabila dia baca Quran tanpa melihat masyaf ya. Okey, ini gambaran berkenaan dengan gambar dalam kerongkong kita. Yang paling dalam sekali ha dan hamzah, pertengahan ha dan ain, dan yang paling atas dalam kerongkong gambaran kerongkong ialah kha dan ghain. Okey, seterusnya al-lisan. Lisan ni lidah, lisan secara lisan ya. Kita selalu ambil daripada bahasa Melayu, banyak kita ambil daripada bahasa Arab. Terdapat 18 huruf lisan, iaitu huruf jim. Ini bukan kisah Panglima Bujang Lapuk ya, tapi kita selit-selitkan jugalah. Tapi antara kisah Bujang Lapuk P.Ramlee, banyak kisah dicuba diterapkan kaedah kehidupan zaman dahulu kala, macam mana orang kampung kita, orang Melayu kita belajar, walaupun kaedahnya agak melucukan, tapi ia satu kaedah yang mencerminkan macam mana orang kampung dahulu belajar ya. Huruf jin, shin, ya, kaf, qaf, sin, zai, sod. Sod ni kalau nak sebut yang betul, sebab dia kadang-kadang kita salah sebut sod, kita kena gerakkan lidah di sebelah dalam sama ada ke pipi kiri ataupun pipi kanan. Sod. Sod ni dia berakhir dengan huruf dal. Sod. Kita kena pentingkan setiap bacaan huruf, sebab dalam Quran ada permulaan ayatnya dimulakan dengan berapa huruf. Sebagai contoh, Sad. Satu lagi, Alif Lam Mim Sad. Kena sebut. Dal tu pula ada hukum dia lain, nanti di masa akan datang kita sebut, nanti dia sebahagian daripada huruf qalqalah, yang tu kita akan sesi yang akan datang. Kemudian ada huruf za, zal, tha, ta. Ta pun sama juga, disebut dengan lidah digerakkan ke bahagian kanan pipi sebelah dalam ataupun bahagian kiri. Siapa yang selesa kiri, sebelah kiri. Siapa yang selesa sebelah kanan, sebelah kanan ya. Ta. Kemudian huruf dal. Dal ni di hujung lidah. Kalau rakan-rakan dulu dia selalu sebut, ataupun guru saya dia selalu sebut benda yang melucukan. Budu. Kita makan budu. Bukan budu, budu. Ya, the, budu. So kalau kita baca sekarang ni, kalau kita baca lazimnya dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bukan waliyadin ya, waliyadin. Kemudian huruf ta sebenarnya depan, ra, nun, lam dan dad. Dad juga sama posisi dia, kedudukan dia, lidah diletakkan di sebelah dalam, sebelah kanan, pipi dalam ataupun sebelah kiri. Dad. Satu lagi saya nakkan, dad bukan huruf qalqalah. Jangan ada lantunan pada huruf dad. Huruf qalqalah nanti dia akan datang, tapi ramai yang kita baca, kita yang baca, imam-imam pun selalu baca seperti surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil, tekan, tahan, jangan begitu lepas. Tadlil, tapi ada setengah orang baca tadlil. Salah, bukan tad. Bukan tad. Tadlil, ya. Okey. Di sini disebab perincian kat sini di pangkal lidah huruf qaf, pangkal lidah menyentuh langit belakang huruf kaf, lembut kaf. Yang tadi qaf. Kemudian si, tengah lidah ditekan ke langit atas huruf shin, jim, ya. Kemudian tepi atau sisi lidah kiri atau kanan dad, ya. Kemudian hujung lidah ditekan ke gusi di atas gigi depan. Ini bahagian dalam, lam. Ya. Kemudian hujung lidah, ini saya tak boleh baca lah dia punya ni sebab terlindung dengan
terlindung dengan dia punya apa ke atas ni. Macam mana nak sembunyikan ni? Hide video panel ya. Siapa boleh bagi tahu? Okey. Hujung lidah ditekan ke langit depan sedikit ke belakang dari makhraj huruf lam, iaitu huruf nun. Hujung lidah diangkat ke langit atas serta dilengkunkan sehingga terlihat lidah bahagian belakang. Ra. Ra perlu dibunyikan dengan jelas. Jangan dibunyikan macam seolah nak mengada-ngada. Baru, bukan baru. Baru, kalau barulah kenapa baru? Ya. Dalam Al-Quran kita tak boleh, kita nak lembutkan. Contohnya dalam ungkapan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bukan lembutlah, maksudnya kena ada getaran ra tu ya. Kemudian untuk hujung lidah diletakkan di belakang gigi depan bahagian bawah, iaitu huruf zai, huruf sad dan huruf sin ya. Kemudian hujung lidah ditekan ke pangkal gigi depan bahagian atas. Ta, dal. Dal yang tadi ya, budu tadi ya. Hujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan di hujung gigi depan bahagian atas. Za, fa, zal. Ya. Okay, next. Yang ketiga jenis asyafatain, ini bermaksud di bibir mulut. Iaitu beberapa huruf yang berbunyi dengan cara kita menutup mulut. Iaitu huruf ba, huruf mim, huruf waw. Waw kita tak tutup ya, tapi dia di depan dimuncungkan, dan huruf fa. Makhraj ini hanya terbagi kepada dua bahagian khusus, iaitu bahagian bibir ditekan ke gigi kapak di bahagian atas huruf fa, kemudian bibir bawah atas posisi rapat ba, mim dan waw ya. Kemudian yang seterusnya yang keempat al-jauf. Ia bermaksud rongga mulut bagi makhraj huruf ini. Ia merupakan makhraj khusus bagi huruf-huruf mad yang dikeluarkan melalui rongga mulut. Terdapat 3 huruf mad yang keluar dari rongga mulut, iaitu alif, waw dan ya. Kenapa alif, waw dan ya ni 3 huruf saja dipanggil huruf mad? Sebab ianya berasaskan kepada 3 baris dalam pembacaan Al-Quran. Baris atas, baris waw dan baris ya. Sekiranya baris atas berjumpa dengan alif, maka jadilah mad dia. Contohnya ba di atas bertemu alif, ba. Kemudian kalau ba di bawah baris berjumpa baris di bawah berjumpa waw, jadi bu. Kemudian ba di bawah berbaris di bawah dan jumpa ya, bi. Tapi kalau baris di atas pula, contohnya ba di atas, baris di atas berjumpa dengan waw pula, dia jadi mad lin, bau. Kalau jumpa ya pula, bai. Kalau di belakangnya ada huruf nun, kebiasaan kalau ada penghujung ayat dia akan jadi baun. Kalau huruf ya dia jadi bain. Iaitu kalau di hujung ayat dia ada panjang sikit. Yang ini kita akan semak di pada sesi-sesi yang akan datang. Kemudian kita ada al-khayshum, bermakna rongga hidung. Bukan bermaksud sengau, tapi ianya bermaksud untuk dengung ya. Dengung biasanya untuk huruf mim dan huruf nun, sama ada untuk mim sendiri mati, ataupun apabila bertemu hurufnya sebelumnya bertemu dengan mim, ataupun huruf nun dan juga huruf tanwin. Tanwin itu sebenarnya adalah sifat nun sebenarnya. Ya, gambar ini di asalnya bersifat kat sini bersifat gunnah ya. Gunnah ni dengung ya. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada ini yang ringkas ya, sebelum kita sampai yang sesi akan datang kepada yang lebih complicated. Sebutan alif lam ma'rifah. Alif lam ni dia ada 2. Alif lam ni kebiasaannya kita berjumpa di tengah-tengah Al-Quran ataupun di tengah di pangkal awal Al-Quran. Banyak hukum alif lam ni kita akan belajar di masa hadapan, contohnya dalam hukum-hukum amzah wasal dan sebagainya. Yang tu kita semak akan datang. Ini untuk alif lam qamariyah. Qamar ni burung, ini bulan ya, al-qamariyah. Bunyi alif lam dinyatakan dengan jelas. Maksudnya al nanti ni, al ni akan dibunyikan jelas. Ejaan dia ada alif, ada lam, dan ini disebut dengan jelas. Cara bacanya adalah dengan menyebut huruf lam dengan sebutan yang jelas. Ia boleh dikenali dengan tanda sukun mati pada huruf lam. Huruf lam ni ada tanda bulat ni, tanda bulat sukun, ada mati ya. Dan diikuti dengan salah satu dari huruf-huruf al-qamariyah. Huruf-huruf al-qamariyah ini ada 14. Tak perlu hafal, senang saja. Biasa kalau kita jumpa Al-Quran, senang saja nak sebut. Iaitu huruf ya, huruf ha, waw, mim, kaf,
qaf, fa, ghain, ain, kha, ha, jim, ba dan hamzah. Contoh dia ya. Contoh dia apabila alif lam berjumpa dengan ain tadi. Al-alamin. Al-alamin. Kemudian sini pula alif lam bertemu dengan ha. Alhamdu. Contohnya dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian surah Al-Baqarah itu sendiri al berjumpa dengan huruf ba. Al-Baqarah. Kemudian al-jin, jin ya, jin syaitan ya, jin ya. Al-jin, al-ins. Apabila alif lam, alif di selepas lam ni dia hanyalah bukan alif yang berfungsi, ia adalah alif untuk rumah hamzah kat sini. Bermaksudnya alif lam masih kekal lagi sifat alif lam yang kita belajar, alif lam ma'rifah qamariyah, tapi ianya bersifat hamzah untuk rumah untuk hamzah. Sebab hamzah dia tak boleh berdiri dengan diri sendirinya, ya. Alif lam yang seterusnya ialah alif lam asy-syamsiyah. Syamsiyah ni matahari, ya. Bunyi alif lam tidak disebut atau tidak dinyatakan. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf lam ke dalam huruf-huruf asy-syamsiyah, ya. Ia boleh dikenal dengan tanda syaddah. Syaddah ni tanda sabdu, ya. Tanda yang lengkuk ke atas tu, yang 3 tu, ya. Pada huruf-huruf asy-syamsiyah yang terdapat selepas alif lam. Untuk makluman ya, untuk kita memudahkan pembacaan kita di masa-masa akan datang, syaddah ni sebenarnya ialah ulangan huruf tu berganda. Seolah-olah huruf itu ada 2, ya. Contohnya kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, middin bawah dal tu di huruf dal tu ada syaddah atau sabdu, seolah-olah di situ ada dal mati dan dal hidup satu. Dal mati itu mid, kemudian dal lagi satu baru di bawah middin, seolah macam tu, ya. Okey, contoh la lam asy-syamsiyah ni lah untuk huruf nun, lam, za, ta, dad, sad, shin, sin, zai, ra, zal, dal, fa dan ta. Apabila dikatakan memasukkan huruf lam ke dalam huruf asy-syamsiyah ialah contohnya untuk az-zazalah. Lam dah tak sebut langsung. Az-zazalah ni surah yang saya sebutkan tadi Idza zulzilatil ardu, ini nama surah. Az-zazalah, lam dihilangkan. At-tariq, lam dihilangkan, terus dimasukkan dalam huruf ta. Asy-syams, matahari, dimasukkan terus alif di atas ini ke dalam huruf shin. Ar-Rahman, lam dihilangkan terus, diterus masukkan dalam huruf ra, dan juga An-Nas, manusia, dimasukkan terus dalam huruf nun, ya. Okey. Ini sebagai selingan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ini banyak hukumnya kita akan baca pada sesi-sesi akan datang, insya-Allah. Okey. Seterusnya saya nak kongsi di sini, ini adalah antara buku yang sebelum ini saya baca. Yang di sebelah kiri ini yang buku yang saya ada sendiri. Saya rasa ini yang edisi lama. Yang ini edisi baru di sebelah kanan. Kandungannya hampir sama dengan kita belajar di permulaan pada hari ini, hampir sama. Kemungkinan isinya mungkin agak dalam sebab banyak lagi yang tajwid yang perlu diperhalusi untuk kita memperdalami lagi bacaan kita supaya lebih mantap. Jadi kalau kita rajin membaca, kita perlu membaca, tapi dengan syarat kita perlu ada asas dan kita perlu membaca di hadapan seseorang supaya dia dapat melihat macam mana pengeluaran huruf-huruf daripada mulut kita. Ya, kita tak boleh belajar daripada YouTube sebab YouTube tak boleh nak tegur kita. Kita kena belajar berhadapan. Ya, salah satu lagi yang saya baca yang agak lama juga, buku tajwid. Salah seorang guru tajwid yang agak popular, Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz. Buku ni kalau saya buka sebelah dalam ni dah kuning-kuning, ya. Juga satu keadaan yang cukup mudah. Saya tak pasti buku ni masih ada dalam pasaran. Penjual buku tajwid kebanyakannya hampir sama, memperkenalkan pendahuluan dia, permulaannya dia dengan makhraj, huruf, sifat-sifat huruf, adanya latihan dan sebagainya, disebut baris dan sebagainya, ya. Saya ingin berkongsi di sini berkenaan dengan kepentingan membaca Al-Quran dengan betul. Kalau kita lihat dalam rukun solat, ya, rukun solat ada tiga perlakuan yang wajib dilaksanakan dalam solat. Hukum qauli, iaitu dilakukan secara lisan dan wajib didengari oleh telinga sendiri.
hukum fi'li, yang dilakukan secara perbuatan. Fi'il ni perbuatan. Orang Kelantan kata PN ni perbuatan lah ya. Kemudian hukum qalbi ni qalbun, hati ya, dibaca dalam hati, iaitu perlu dilakukan dalam hati. Kita tak perlu kita nak lalau ya. Okey, untuk makluman kalau kita tengok di sini, hukum qalbi hati adalah melibatkan perkara yang perlu dilakukan dalam hati, iaitu dua perkara. Niat ni seperti mana kita tahu semasa kita takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, tertib ni biasanya kalau kita bacanya rukun syarat ni biasanya kita baca di hujung, tapi tertib ni adalah tertib, dibuat secara tertib, bermula dengan takbiratul ihram sampai salam tu dengan tertib, tak ada yang dikemudiankan dan tak ada didahulukan. Apa yang saya nak sebut di sini adalah hukum qauli. Rukun qauli adalah perkataan atau bacaan, iaitu rukun yang wajib didengari oleh telinga sendiri. Setiap bacaan lafaznya jika tertinggal satu huruf, maka wajiblah diulangi bacaan itu. Katakanlah kita tersilap semasa membaca Al-Fatihah dan sebagainya, kita tinggal satu huruf. Kita kena ulang ayat tersebut. Kita tak perlulah ulang sampai bismillah daripada awal ya. Kalau kita silap baris pun kita kena ulang ayat yang kita salah baris tersebut. Okay, antara bacaan yang terlibat dengan rukun qauli ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kalau kita ada masa akan datang, mungkin dalam sesi-sesi kalau kita ada mungkin kesalahan lazim dalam solat dan sebagainya, mungkin kita boleh bangkitkan kembali ya. Tapi untuk manfaat kita pada ini mungkin kita boleh bangkitkan isu yang sebutkan tadi, huruf syaddah. Dalam takbiratul ihram ada kalimah, ada perkataan yang syaddah. Nama Allah ada syaddah ya. Kalau kita sebut takbiratul ihram yang betul ialah Allahu Akbar. Tapi ada kadang kita ada setengah baca, dia tak sempat nak bunyikan syaddah tu secara sempurna. Dia sebut Allahu Akbar, seolah-olah syaddah ataupun sabdu tu tak ada. Allahu Akbar. Tak betul macam tu. Kena bagi hak nama Allah yang betul, iaitu Allahu Akbar. Okey, yang kedua ialah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah ni yang biasanya ramai yang lazimnya salah baca, ejaan, huruf ditukar ganti ya. Yang ni yang mungkin kita boleh berkongsi sekejap lagi kalau masa mengizinkan, dan kalau boleh kita cuba dengar daripada imam daripada Mekah, dan kita cuba kalau boleh saya nak volunteer ya, sukarela untuk kita, bukan kita nak memerlukan sesiapa, sekurang-kurangnya kita boleh lihat apa yang kita boleh perbutkan sama-sama. Sekurang-kurangnya sesiapa yang volunteer sukarela, beliau mendapat pahala bagi mewakili sesiapa yang mendengar sesi kita pada hari ini. Siapa yang dengar, katalah 100 orang yang dengar, dia seorang yang volunteer, 100 orang mendapat manfaat, 100 pahala orang tu yang membetulkan bacaan dia, share dia, saham dia, dapatkan dia yang volunteer pada malam ni ya. Kemudian yang qauli seterusnya Al-Fatihah, kemudian yang qauli seterusnya tahiyat akhir, qauli yang seterusnya selawat ke atas Nabi, dan qauli yang seterusnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ialah hanyalah sunat. Okey, rukun fi'li perbuatan kita sebitas lalu saja, yang saya nak tunjukkan cuma hukum qauli di sini. Fi'li ada 6, iaitu berdiri qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Ini lengkap 2 campur dengan 5, 7 campur 6, 13. Cukuplah 13 rukun solat. Okey, ini yang saya tunjukkan di awal tadi, antara contoh resam Utsmani di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata kalau kita dengar dulu yang YouTube berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah daripada imam daripada Mekah. Kemudian kita sama-sama macam kita mungkin tak boleh sampai tahap imam Mekah ni, tapi kita insya-Allah kita akan berazam untuk kita memperolehi bacaan Al-Fatihah yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak tanya, tadi dapat dengar ke tadi? Dengar. Dengar ya? Okey. Sebab saya tadi tak nampak tadi. Okey, stop sharing sekejap. Okey. Walaupun kita dengar tadi Imam daripada Mekah baca memang sedap. Okey, saya nak mulakan dulu sebagai permulaan, kemudian kita minta volunteer. Kita ada kat sini 47 partisipan. So kalau termasuk saya, kalau tak termasuk saya 46 ya. Saya pergi balik kepada surah Al-Fatihah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Antara yang lazimnya kebiasaan yang salah baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman ya, bukan Bismillahirrahman. Sebab di situ mim baris di atas Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk dengan nun lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain yang sebutkan tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alamin. Kalau kita baca tu tak tepat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak betul ya, tak tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim sama juga Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Kita ajar Melayu betul lah Ar-Rahman, Abdul Rahman, tapi untuk Al-Fatihah dia Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sabdu ya. Iya, satu lagi sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Yang ni pun kadang-kadang orang confuse. Dia ada alif dan dia ada ain. Sama ada dia baca dua-duanya dengan alif ataupun dia baca dua-duanya dengan ain. Siratal ladzina an'am. Dibaca an'am ataupun dibaca siratal ladzina an'am. Tak boleh juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma saya nak bagi perhatian kepada adik-adik kakak semua. Kalau dilihat tadi yang dalam kata Al-Fatihah dalam Ursam Uthmani dan juga berbanding dengan Quran Majid. Quran Majid dia sebut kat situ Al-Fatihah ada 6 ayat. Basmalah atau bismillah bukan sebahagian daripada daripada Al-Fatihah. Dan beberapa mazhab juga berpendapat bismillah dalam Al-Fatihah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Sebab itulah kalau kita dengar, kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah,
mazhab Hambali di sana beranggapan bismillah dan surah Al-Fatihah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Sebab itulah dibaca Al-Fatihah sebagai hukum sunat sama macam Al-Fatihah, sama macam bismillah untuk surah-surah lain dibaca perlahan. Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu. Kita ke mazhab Syafi'i dengan Rustam Ismani, Imam Syam tadi, kita kena baca sebahagian daripada Al-Fatihah, menjadikan Al-Fatihah dalam Nusantara ni lazimnya 7 ayat, ya. Kemudian saya rasa kat situ saja daripada saya pada hari ini. Mungkin saya serahkan kembali kepada mari kita pengurusi majlis, dipersilakan. Sebelum tu saya nak mohon maaf kalau ada salah silap. Mungkin kita boleh ni siapa tulis kat sini boleh raise hand atau chat di sini, admin akan unmute. Ni apa ni? Untuk apa ni? Okey, kembali kepada soalan. Siapa yang ada? Okey, siapa ada soalan? Kita soalan dulu ke Tuan Haji Arok? Okey. Okey, terima kasih kepada Datuk Atta. Kalau ada soalan, sila tulis di ruangan chat ya. Nanti saya akan bacakan. Okey, seterusnya dipersilakan Haji Muhammad Arok untuk menyampaikan tadabbur mengenai surah Al-Fatihah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kerana macam Datuk Atta sebut tadi, hampir 50 orang bergabung pada malam ni untuk menjayakan program kita, dan saya berharap ya yang ada pada malam ni boleh sustain sehingga ke episod ke-10, dan tolong wawarkan kepada orang lain, kawan-kawan kita, keluarga kita untuk terus menyertai program ini agar bilangannya terus meningkat. Baik, malam ni kita nak membicarakan tentang Al-Quran. Kita tahu percaya kepada Al-Quran itu sebahagian daripada rukun iman. Jadi kita pun percaya Al-Quran itu kalamullah. Kita percaya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Tetapi persoalannya, apakah tanggungjawab kita terhadap Al-Quran? Al-Quran telah diturunkan dan dalam satu hadis Rasulullah kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan jika kamu berpegang kepada 2 perkara ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis, sunnahku. So bagaimana kita nak berpegang kepada Al-Quran? Apa tanggungjawab kita kepada Al-Quran supaya nanti kalau kita laksanakan tanggungjawab kita kepada Al-Quran itu sewaktu di dunia ini, di dalam kubur dan di pada mahsyar, Al-Quran akan jadi pembela kita. Tetapi kalau kita abaikan Al-Quran di dunia ini, takut-takut nanti di dalam kubur dan di pada mahsyar, Al-Quran akan mendakwa kita. Sebab saya ingat dalam surah Ibrahim ayat 20 ke, Rasulullah menangis kepada Allah. Rasulullah kata, ya Allah, umatku Al-Quran ini mereka abaikan, mahjuro. Jadi saya berharap supaya kita yang hampir 50 yang ada pada malam ini tidak tergolong di dalam golongan yang mengabaikan Al-Quran. Minimum kita ada 4 tanggungjawab terhadap Al-Quran. Pertama, kita kena baca Al-Quran. Yang kedua, kita kena hafal Al-Quran. Yang ketiga, kita kena tadabbur Al-Quran, faham isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, kita kena amalkan Al-Quran dalam hidup kita. 4 ini diambil daripada kalimah az-zikr. Sebab Al-Quran dia ada banyak nama. Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan, An-Nur, Asy-Syifa, macam-macam nama. Ya. So
daripada kalimah az-zikr, nama lain untuk Al-Quran. Perkataan Arab az-zikr tu mempunyai 4 maksud. Baca, hafal, tadabbur, amalkan Al-Quran. Jadi malam ni kita cuba untuk memahami surah Al-Fatihah. Ya, jadi saya sebenarnya bukanlah penterjemah, bukanlah pentadabbur. Saya sekadar menjadi facilitator untuk kita semua berbincang tentang apa yang kita faham tentang surah Al-Fatihah selama ni. Okey, untuk memudahkan perbincangan kita, saya akan guna buku ni. Ya, minta maaf saya taklah techy macam Dato' Hatta nak prepare slide, nak show on the slide, but I think you can see this book. Ya, saya akan guna buku ni. Kenapa saya guna buku ni? Sebab kalau kita tengok di pasaran, kita ada tafsir Al-Quran. Contoh tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Hamka. Kita ada tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Tetapi itu terlalu detail. Saya ingat kita kena talaki dengan ustaz untuk faham tafsir yang sedetail itu. Kemudian kita juga ada terjemahan Al-Quran, terjemahan perkata, Al-Jamil, misalnya kata terjemahan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia. Namun bila saya tengok tafsir itu, dia translate verbatim. Jadi susah juga untuk kita macam nak guna buku tu sebagai diskusi. Jadi buku ni, kelebihan dia, terjemahan dia dalam bentuk konteks. Contoh yang saya boleh bagi, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita tengok terjemahan lain, dia akan tulis dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi di dalam buku ni, dia tulis, mulakan semua pekerjaan kita yang baik dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita terus faham. Dan dalam satu hadis pun Nabi kata sesuatu yang tidak dimulakan dengan bismillah akan terputus keberkatan. Jadi kita akan guna buku ni. Kemudian kalau kita tengok isi kandungan dia, minta maaf saya ada conteng, dia ada subheading. Jadi kita tahu, oh, this section is talking about this subheading. Oh, this section is talking about this subheading. Jadi lebih senang untuk kita faham benda tu. Kenapa? Kalau tidak kita akan tengok, kenapa? Tadi cerita pasal ni, kemudian cerita pasal ni, dia melompat-melompat, tak ada misal kata kesinambungan. Okey, baik. Kita terus masuk kepada surah Al-Fatihah. Saya hanya akan baca apa yang ditulis di dalam buku ni dan saya hanya akan bagi ibrah apa yang saya faham, ya, apa yang saya faham, kemudian saya akan buka kepada sesiapa yang ada ilmu yang lebih banyak daripada saya untuk menambah supaya semua yang ada ni dapat manfaat yang lebih. So sebelum tu kita tengok dulu kepada nama-nama lain selain daripada Al-Fatihah yang diberikan kepada surah Al-Fatihah. So dari segi nama kita tahu makin banyak nama makin mulialah benda tu. Macam Allah ada 99 nama sebab Allah tu Maha Mulia. Jadi dia ada 99 nama yang baik-baik. Ya, Rasulullah sama juga, dia ada banyak nama. So Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah yang bermaksud pembuka. Dia surah yang pertama di dalam Al-Quran. Kita buka-buka terus kita nampak Al-Fatihah. Dia juga dinamakan Ummul Kitab, Ummul Quran, yang bermaksud ummu tu ibu induk. Sebab dia meringkaskan segala isi kandungan Al-Quran. Dia summarize segala-gala dalam tu. Dan dia juga dikenali sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab dia ada 7 ayat dan kita ulang-ulang membacanya di dalam solat. Dan dia juga disebut sebagai Asy-Syafiyah, penyembuh. Kita boleh baca surah Al-Fatihah tu sebagai ayat ru'yah. Ya, sebagai ayat untuk mengubat penyakit, insya-Allah. Okey, baik. Kita tengok apa yang ditulis di dalam buku ni. Surah Al-Fatihah 7 ayat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran.
semua kandungan Al-Quran terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kandungan Al-Fatihah pula himpunan antara puji-pujian, pengabdian dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah yang memiliki alam dunia dan alam akhirat. Kesyukuran ini kita buktikan melalui pengabdian dan permintaan hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya bila kita beribadah kepada Allah, bila kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, itu bermaksud kita mengabdikan diri kepada Allah. Akhirnya kita berdoa meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bukan jalan yang bengkok. Okey, baik. Kita tengok apa nama ni maksud ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Bahagian pertama, penulis ini bagi tajuk kenapa kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Dimulakan semua kerja yang baik dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim tu dia tidak tulis sebagai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita baca buku ni, kita terus tahu apa yang kita perlu buat. Faham, senang nak faham kan? Dimulakan semua kerja yang baik dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita puji Allah kerana Dia memiliki alam dunia di mana kita hidup sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita puji Allah kerana kita hidup di buminya sekarang. Ayat ketiga, juga kerana Dia pemurah dengan menyediakan semua keperluan hidup kita di dunia ini. Dia juga sayang kepada kita, bersedia memaafkan dosa kita yang telah kita buat. So bila kita kata Ar-Rahmanir-Rahim, nak kata Allah tu sayang kepada kita. Jadi bila dia turunkan COVID pun still dia sayang kepada kita. Jadi kita kena galilah hikmah COVID tu. Kemudian ayat yang keempat, ini Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang keempat, akhirnya dia juga pemilik mutlak alam akhirat di mana kita akan kembali kepadanya. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah memiliki alam akhirat dan kita kena yakin kita akan kembali kepadanya. Di sana nanti kita akan dibalas ke atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Okey, bahagian kedua dia kata bukti kesyukuran kita, which is ayat kelima. Allah saja yang akan kita sembah, iyyaka na'budun. Allah juga tempat kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya Allah saja yang kita sembah, Allah saja tempat kita minta pertolongan. Jangan nak pergi kepada bomoh, jangan nak pergi kepada dukun, minta pertolongan kepada Allah. Okey, bahagian terakhir, harapan kita. Allah akan memberi petunjuk ke jalan yang ditempuhi oleh para rasul, anbiya, auliya dan solihin. Ini kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan yang ditempuhi oleh para rasul, para nabi, para auliya, para solihin. Kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu ayat ke-7 tu bukan jalan yang diikuti oleh orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah atau orang Nasrani yang sesat. Jadi kalau kita baca terus daripada awal sampai akhir, kita boleh faham. Maknanya kalau saya baca macam ni, dimulakan semua kerja yang baik
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita puji Allah kerana Dia memiliki alam dunia di mana kita hidup sekarang. Kita juga puji Allah kerana Dia pemurah dengan menyediakan semua keperluan hidup kita di dunia ini. Dia juga sayang kepada kita, bersedia memaafkan dosa kita yang telah kita buat. Akhirnya, Dia juga pemilik mutlak alam akhirat di mana kita akan kembali semula kepadanya. Allah saja yang kita sembah, Allah juga tempat kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Allah akan memberi petunjuk ke jalan yang ditempuhi oleh para rasul, anbiya, aulia dan solihin. Bukan jalan yang diikuti oleh orang Yahudi yang dimurkai atau orang Nasrani yang sesat. Jadi maknanya kalau kita baca macam tu, kita dah faham dah tentang surah Al-Fatihah. Okey, sebagai penutup, apa pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Fatihah ni? Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita kena mulakan semua pekerjaan kita yang baik dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi kata pekerjaan yang dimulakan tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim akan terputus keberkatannya. Yang kedua, bila kita kata Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kena yakin Allah itu wujud. So kalau Allah menguasa alam semesta, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Ya, bila Allah besar, Allah agung, automatik kita ni lemah, kita ni kerdil. Yang ketiga, bila kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim, Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Jadi kalau Allah takdirkan sesuatu yang kita tidak suka, yakinlah itu adalah terbaik untuk kita di sisi Allah. Sebab ilmu Allah maha luas. Kita rasa tak baik sebab mungkin bertentangan dengan nafsu. Sebab ilmu kita terbatas. Sebab kita belum lagi dapat gali hikmah daripada sesuatu yang berlaku itu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, bila kita sebut Allah penguasa hari akhirat, kita kena ingat, kita kena yakin bahawasanya kita akan dibalas di atas semua perbuatan kita di dunia ini. Jadi kita kena berhati-hati. Yang pertama. Yang kedua, jangan hanya terlalu kejar habuan dunia sehingga kita lupa mencari bekalan untuk hari akhirat. Okey, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah. Iyyaka na'budu. Maknanya kita dicipta oleh Allah untuk beribadat kepadanya. Dan kita juga yakin, kita juga sedar bahawasanya kita ini lemah. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Perkara utama yang perlu kita pohon kepada Allah ialah taufik dan hidayahnya. Supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, supaya kita tetap merasa bahagia hidup di dunia dan akhirat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kena ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Ya, orang Yahudi yang dimurkai Allah, Nasrani yang sesat. Jadi kita jangan ikut. Kita jangan nak ikut mereka. Walaupun mereka cuba untuk mempengaruhi kita dan mereka tidak akan redha dengan kita sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka, tetapi kita jangan ikut. Sebab kita dah ada manhaj hidup kita sendiri. Sebab kita dah ada Al-Quran, kita dah ada hadis. Ya? And tadi saya juga sebut surah Al-Fatihah ini sebagai syifa. Ada cerita. Cerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata di mana sekumpulan para sahabat bermusafir, kemudian dia melewati perkampungan orang Arab dan dia minta makanan, minta dijamu oleh orang Arab tersebut, tetapi
orang Arab di kampung tersebut enggan memberi jamuan kepada mereka menyebabkan mereka berlalu. Namun Allah mentakdirkan ketua orang Arab di kampung itu dipatuk ular. Dan mereka dah berikhtiar, tak dapat. Kemudian mereka pergi cari balik rombongan para sahabat tadi, minta untuk dijampi, minta untuk diubati. Ya, so seorang daripada sahabat kata dia boleh mengubati, tetapi kena bagi upah dia satu kambing, seekor kambing, sebab tadi kamu enggan memberi kami makan. So apa yang dia buat? Dia pergi, dia baca surah Al-Fatihah, dia ludah di tempat yang dipatuk ular, dan dengan takdir Allah, ketua kampung tu sembuh. Ya, ketua kampung tu sembuh. Kemudian sahabat-sahabat lain bila dapat seekor kambing, nak potong, nak sembelih, nak makan. Sahabat yang baca ayat ruqyah tadi kata, tak boleh, kita kena balik rujuk kepada Nabi dulu. Boleh tak kita nak ambil upah dengan membaca Al-Quran? Bila dirujuk kepada Nabi, Nabi tanya dia, bagaimana kamu tahu Al-Fatihah itu ayat ruqyah? So dia kata dia baca. Kemudian bila tanya boleh tak ambil upah, Nabi kata sembelihlah dan bagilah sikit kat aku. Maknanya boleh ambil upah. Okey, terakhir untuk malam ni, bila kita tahu, ya, kita tahu yang Al-Fatihah tu rukun solat, ingat bila kita solat 3 tempat di dalam solat ni, tolong jangan lalai. Ya, tolong jangan lalai. Jangan nak merewang ke mana-mana di waktu kita baca 3 benda. Pertama, takbiratul ihram. Itu saya rasa semua orang tak lalai. Sebab itu di awal-awal solat. Memang kita berjalan ke saf, bila kita bentang sejadah, kita tahu kita akan bersolat dan kita boleh fokus untuk beberapa saat yang pertama. Tetapi untuk minit-minit berikutnya, tolong jangan lalai bila kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, iyyaka, hanya engkau. Maknanya kita bercakap direct dengan Allah. Bila kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, kita sebut nama Allah. Maknanya Allah tu jadi macam orang ketiga. Macam tu. Tetapi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah aku sembah, hanya engkau ya Allah kami minta tolong, tetapi kita lalai. So bila kita sebut takbiratul ihram, jangan lalai. Pertama, kedua, bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tolong jangan lalai. Yang ketiga, ketika kita baca tahiyat, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu yang kedua kita baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau. Engkau tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dalam Al-Fatihah kita bercakap direct dengan Allah. Dalam tahiyat kita bercakap direct dengan Rasulullah. So ayat ni tolong fokus. Kalau kita solat, kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, tolong fokus, tolong ingat Allah, tolong ingat Rasulullah, jangan nak merewang. Wallahu alam. Kembali balik kepada you, Mai sebagai moderator. Ataupun kalau ada sesiapa yang nak tambah, silakan. Untuk perkongsian saya, setakat itu saja bagi surah Al-Fatihah pada malam ini. Okay, terima kasih Tuan Haji Arop. Macam lebar surah tadabbur ayat surah Al-Fatihah ya. Walaupun masa memang tidak mengizinkan kita ya. Kita sepatutnya habis pukul 10. Sekarang dah 10.30 dah, setengah jam lebih dah. Memanglah pengenalan tu biasanya panjanglah sikit. InsyaAllah minggu depan 2 minggu lagi kita akan ikut tepati masa ataupun kita tambah 1 jam jadi takutnya 40 minit kita tambah jadi 1 jam. Jadi detail sikit lah apa yang kita belajar insyaAllah. Jadi dah berakhir majlis kita. InsyaAllah 2 minggu lagi pada hari Selasa, hari yang sama, 24 Ogos, minggu keempat ya. Kita akan adakan sesi kedua. Dan seterusnya bulan-bulan akan datang, minggu kedua dan minggu keempat. Okey. Ada soalan tak? Ada volunteer kena baca teh ha? Pun kita 5 minit lagi. Kita bagi 5 minit sebelum berakhir.
Ada volunteer ke? Kita minta seorang volunteer dulu untuk baca Al-Fatihah mungkin. Kemudian kalau ada 1-2 soalan, kita boleh ambil 1-2 soalan. Tetapi sebenarnya saya tak berhajat kepada soalan lah. Saya berhajat kepada orang lain untuk turut tambah supaya kita punya sesi terjemahan surah Al-Fatihah itu jadi sesi usrah sebenarnya. Ada siapa? Baca surah Al-Fatihah. Volunteer belajar Fatihah. Volunteer. Angkat tangan, kita akan unmute. Kita minta Wan Arif lah baca boleh. Warif. Haji Warif, Wakil Bangi. Kita belajar. InsyaAllah, Abang Warif Haji. Boleh kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wano kawan ni. Okay. Tak berhenti. Baca tak? Semua tak belajar belakang sini. Saya lagi nak ingatkan apabila kita dalam majlis ilmu, tidak semestinya mereka yang bercakap dan berada di depan itu lebih arif daripada mereka yang duduk dan mendengar. Kadang-kadang mereka yang duduk dan mendengar tu lebih arif, tapi dia bersikap rendah diri dan humble. Banyak yang siri-siri gambar sebelum ni kita nampak perkongsian, contohnya Datuk Harundin di atas, Ustaz Semai Kamus di bawah, ataupun kadang-kadang bertukar-tukar dan sebagainya. So kita mengambil sikap kita berkongsi ilmu, yang mana kita ada kita kongsi. Kalau kita tak nak nanti di akhirat nanti kita tanya, kenapa mu ada ilmu mu tak kasih dengan orang lain? Kita takut kita tanya macam tu. Jadi kita sama-sama berkongsilah. Haji Warif ada apa? Nak volunteer baca Quran, baca Fatihah ke? Pas dululah. Orang lain wedding, tak wedding. Kalau tak ada kita baca, tak apa. Boleh. Kita baca dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dah. Cuma siratal ladzina tu boleh bunyikan hamzah ataupun alif dia tu bagi jelas sedikit. Tapi okey dah tu. An'am. So lagi ni biasa ni kita agak lari sedikit. Baris lam baris di atas semasa kita nak habis Fatihah tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam baris di atas la berjumpa dengan dad bersabdu baris di atas. Dha ni dia huruf tebal, kena baca tebal, huruf isti'alah. Dia kena, kita tak nak nanti huruf lam tu yang bersifat nipis, bersifat yang berbeza dengan dha tu dipengaruhi oleh huruf dha. Jadi kita tak mahu kita disebut waladda. Salah dah tu, bukan waladda. Waladda. Tapi kalau kita laju, biasa iaitu yang kita tak boleh baca Quran dengan dengan ekspres. Dalam Quran sebut baca Quran dengan tartil. Tartil tu sebab itulah kita nak memberikan hak lam di atas tu la. Ini yang bukan yang Mai salah tadi, tapi nak sebut antara yang tepat, yang biasanya kita selalu terikut-ikut dengan dipengaruhi oleh huruf selepasnya. Macam juga dalam surah ni, surah Ad-Duha. Yang ni pun saya dengar imam antara imam yang teror juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dha, bukan wa wajadaka dha, wa wajadaka dhallan fahada. Tapi saya ada kita dengar sebab huruf dha tu dia besar dia punya tu, jadi sebut wa wajadaka dhallan, jadi tak kenalah. Jadi ya benda macam tu kita yang saya sebutkan tadi di peringkat awal tadi, kita kena memberikan hak kepada setiap huruf, hak yang diberikan kepada huruf tersebut. Okey. Tapi yang Maya tadi boleh jadi email lah tu. Sebab tu dia berani baca. Okey. Kak Jang ada soalan. Amir Kak Jang tu. Zamzida Risen. Kak Jang ada. Doktor. Dr. Zamzida Risen. The best belah. Amir. Nak tanya, boleh volunteer juga? Ke tak? Boleh. Kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar, jangan kisah apa pandangan orang nak kata suara wanita aurat atau tidak. Kalau aurat pahbila tak pandai baca. Okay, since Mak Yi has been so sporting and I think the two of you has been so nice to give us the time kan. Ala-ala man. So that hopefully adik-adik lain pun tak rasa malu nak try. Okay, I try dah. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bolehlah Alhamdulillah. I balik. Sedap. Boleh. Alhamdulillah, sedap. Syukron. Boleh. Please mute me back. Mute dia sendiri, boleh sendiri dan. Satu lagi kesalahan dalam surah Al-Fatihah ataupun tempat-tempat lain yang Datuk Hatta tak sebut yang I teringat sebab masa mengaji di surah tu ada yang ditegur. Bila kita baca nak laju, kadang-kadang huruf mat di akhir perkataan tu kita ignore. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Dia sepatutnya him. Dia kena hi tu dulu baru mim datang. So kadang-kadang sebab kita nak cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah alamin tu mim baris bawah terus nun mati. Padahal dia ada mim ya nun. So maknanya dia kena Alhamdulillahirabbil alamin. Baru nun tu datang. Min. Macam tu. Satu lagi nak beri peringatan ni, kalau kita biasa pergi sembahyang tempat-tempat pelik lah ni. Jangan terkejut kalau tiba-tiba dia baca lain sikit daripada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rasa mana? Malikiyau. Mim pendek. Itu antara resam Al-Quran biasanya daripada tanah Arab ataupun Afrika. Maliki yaumiddin. Sebabnya dia kata pembacaan dia sama dengan dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia ambil sama kat situ. Sebab Malik. Malik ini raja, pemerintah. Tapi ini mengikut resam masing-masing lah. Jadi kita macam kalau setengah dulu kita belajar dulu ada setengah negara baca bukan wadduha, dia baca wadduha. Ada juga. Jangan terkejutlah.
Okey, kita bagi Ja pula, Ja. Kak Ja nak Cikgu Fatana raise hand ni. Cikgu Fatana raise hand. Cikgu Fatana. Unmute. Boleh tolong unmute Cikgu Fatana. Okey. Okey, Silakan. okey, cikgu nak tambah sikit je. Dengar tak? Dengar kan? Dengar tak? Dengar. Okey. Iaitu bila kan kita biasanya kita mulakan everything yang baca Bismillahirrahmanirrahim kan? Ya. Kita mulakan sesuatu, nak buat apa-apa pun, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu just nak share je lah. Just that what I learned recently. Bila kita sebut tu Bismillahirrahmanirrahim tu, kita kena hadirkan Allah. Bukan baca secara literal, tapi secara spiritual. Supaya apa-apa yang kita buat tu diberkati Allah, sebab kita nampak dia, kita Bismillah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim wujud dengan kita. Kita baca bismillah, kita percaya automatik dengan bismillah tu, tapi tak hadirkan Allah. You get what I mean tak? Hadir tu maksudnya kita connect dengan dia. Kena internalize lah, bukan setakat di bibir. Secara spiritual, maksudnya kita bukan sahaja secara literal sebut Bismillahirrahmanirrahim sebut, tapi maksudnya kita tidak makna bismillah tu. Kita nak tie to him, maksudnya kita nakkan keberkatan daripada dia. Nakkan kasih sayang dia. Bila kita buat sesuatu tu, jadi bila kita buat sesuatu dengan nama Allah tu, kita minta dengan dia. I just learn apa ni Arab. I learn it, I attended dia punya kelas. So kehadiran dia spiritual tu. Dan I look back that kita tak pernah diajar tentang benda tu. Cuma kita mulakan bismillah. Kita bismillah kan, tapi kadang-kadang kita tidak hadirkan. Get what I mean kan, tak hadirkan tu. Maksud kita baca sebagai syarat je lah. Tidak ada connection dengan Allah tu. Sebab so, kalau kita hadirkan hati kita, benda tu sendiri akan jadi acid test. Maknanya kalau kita nak buat benda jahat, takkan kita nak mencuri Bismillahirrahmanirrahim. Takkan kita nak ambil rasuah Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita ingat untuk memulakan sesuatu dengan Bismillah, Bismillah tu sendiri akan deter kita from buat benda-benda yang tak elok. And kalau kita internalize, lagi efektif lah dia punya deterrent tu. Ya, kita cuba sentiasa ingatkan bila Bismillah tu maksudnya hadir, maksudnya menghadirkan. Get God connected to you. You get connected to Allah bila you baca tu. Dan insyaAllah dia berkatilah. Okay, itu je cikgu nak share. Thank you. Terima kasih cikgu. Good job you all buat. Okay, cikgu seronok tengok anak murid cikgu menjadi orang. Tak, kita nak kata macam ni cikgu. Kita nak kata untuk belajar, untuk mengajar ilmu agama bukan tanggungjawab ustaz sahaja. Sebab tu saya discuss dengan Hatta dan tadi saya tanya anak-anak, abang, kakak macam mana? Abang patut pakai kepiah ke? Dia kata, abang kau orang korporat. Kononnya nak approach community korporat ni, jadi kita style korporat lah. Sebab tu tak pakai kepiah. Tak payah berlakon lah. Terima kasih cikgu. Kita masuk elemen-elemen tasawuf sikit dalam belajar kita. Okay. Tapi I seronok lah. I mean this session walaupun kita exceed time, tak banyak drop out dan lively, ada discussion macam ni. I think it's quite interesting lah. Okay. Saya tengok di sini ramai batch 9 saya yang dah lama tak bersua muka pun ada ni. Panggil tak macam mana kita panggil Haji Arif tadi, panggil seru nama. Tak boleh. Ya, saya kenal mana jenis malu. Ada lagi ramai jenis malu. Ada lagi kan nak baca Al-Fatihah abang? Boleh. Abang Nik Zuki. Boleh. Abang Nik Zuki boleh. Sebenarnya majlis kita dah berakhir, kalau siapa nak left tu boleh dah lah. Sudah jadi sebab pengajar kita masih sedia membantu. Okey. Masih bertenaga.
Okey, Assalamualaikum. ada lagi kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Pada abang kita ni, ayat yang 7 tu, ayat yang last sekali tu, kita boleh berhenti ke dekat alaihim tu? Alaihim yang pertama boleh. Yang kedua tak digalakkan ataupun ada setengah-setengah kata dilarang. Sebab dia seolah-olah ayat bila kita ambil yang terusnya dia tergantung. Seolah-olah dia tergantung sebab dia ayat terakhir tu waladhdallin. Waladhdallin apa dia? Waladhdallin sebab kita nak minta Allah jauhkan kita daripada menjadi golongan yang ketiga tu. Jadi seolah benda tu dah terputus. Sekurang-kurangnya, tapi yang eloknya kalau sebab kita ni nafas orang Melayu ni, ini kalau makan banyak ni tak cukup nafas. Tapi sekurang-kurangnya ambillah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ambil kat situ. Tapi kalau ambil alaihim waladdallin saja tak boleh, tak cukup. Sebab kita nak sebut ghairi dan bukannya. So kita dan bukannya tu kita nak kaitkan juga dengan ayat yang terakhir. Literal baca? Okey. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bagus. Cuma tinggal satu lagi yang lazimnya bukan di sini, bukan Nik Zuki tadi. Tapi kadang-kadang kita dengar orang lain selalu baca, dia pergi tambah bahagian atas untuk lam dalam alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin tadi. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia baca alham. Kadang-kadang biasa budak-budak lah biasa tersasul. Tapi kadang-kadang yang tak berapa budak pun kadang-kadang tersasul juga. Alhamdulillahirabbil alamin, tak kena tu. Ya. Jadi dalam masa umur kita sekarang ni kita sudah solat sejak daripada kita zaman akil balik, kita sudah belajar Quran sejak kita zaman akil balik. Jadi alhamdulillah Sarah dengan kita resesi hari ini kita cuba menambah baik supaya hari ini lebih baik kita daripada hari semalam kita, dan hari esok kita insya-Allah lebih daripada hari ini kita, dan kita selalu tambah sedikit demi sedikit. Saya terkilan sebab saya ada belajar sikit-sikit tajwid dan sebagainya sebelum ni secara bersanad dengan guru yang lebih muda daripada saya. Kemudian saya tak tahu kat mana saya nak share apa yang saya belajar ni, sebenarnya tu dah terhenti. Dah hampir 5 tahun lebih terhenti. So Tuan Haji Arub tersebut benda ni 2 yang lepas. So apa kata kalau kita buat sesi kita pada hari ni. Sebab apa yang kita tahu kita share. Ya. Sebab kita tak nak kita terkeluar daripada umat Nabi Muhammad yang tidak termasuk dalam golongan, dan sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Saya rasa hari ini kita dah sampaikan lebih daripada satu ayat ni, alhamdulillah. So semoga benda ni kita istiqamah lah. Ya, Tuan Haji Arub. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sebelum kita berpisah, sepatutnya kita nak ambil gambar dulu. Boleh on video semua, kita nak ambil gambar sekejap deh. Walaupun dah tinggal 27 orang dah tu. Ambil gambar sekejap. Jangan lupa video yang Abang Arub suruh pasang tu. Depan ni. Okey. Ambil gambar dulu sekejap. Tanah. Ada gila. Tak buka lagi ni. Laka.
Boleh ambil? Sebelah tu. Dekat sebelah hatinya. Boleh ambil kau? Boleh dah. Ambil. Senyum. 1, 2. Sekali lagi kau? Okey. Sekali lagi dah. Okay, senyum kat Yaya. 1, 2. Okey, Kak Ana on play video khatam Quran. Salah kau keluar. Ni baru loading kot. Ini doa yang sepatutnya kita baca setiap kali kita baca Al-Quran. Bila habis, kita baca doa ni. Tak keluar. Semula-semula dah. Keluar. Tak ni tu beda tak? Maaf. Debar. Jadi gitu. Dia kata-kata terakhir dulu. Sudah Ini terakhir banyak kali dah. Allahumma bil Quran. Ya tu ke? Waj'alna imaman wa nuran Ya tu. wa hudan wa rahmah. Dia terkelus tak ni? Aduh. Mentah. Sorry. So baru kena nyanyi prelude lah. Hatta ada prelude dah tadi. Belah kita. Hatta ada prelude dah. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, cukup lah kot. Cukup. Terima kasih. Sekarang dah 10.55. Memang dah terlebih-lebih sangat masa. Minta maaf kalau ada silap dan salah dan terlebih masa. InsyaAllah kita ajak balik 2 minggu lagi macam mana keadaan, mungkin di extend 1 jam ke macam mana. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Atta dan Tuan Haji Arif kerana menyampaikan ilmu yang sangat berharga ini. Semoga insyaAllah kita berjumpa 2 minggu lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru. Selamat baru. Ja, you want me to hold online nak discuss anything? Tunggulah Ja, Datuk Atta itu kita discuss after the rest has left. Yes. Kita buat postmortem sikit. Kita discuss after dia.